Setiap orang berusaha dan setiap orang dalam hati dia ada keyakinan disebabkan usaha yang dia buat, disebabkan usaha yang dia telah lakukan, dia telah dapat keyakinan atas apa yang dia telah usahakan tadi. Hari ini usaha atas agama telah ditinggalkan. Usaha atas iman, usaha atas agama telah ditinggalkan oleh manusia. Oleh kerana itu tuan-tuan mulia, hari ini keyakinan pada agama telah keluar daripada hati manusia. Sebab apa tuan-tuan mulia keyakinan pada agama telah keluar daripada hati kita hari ini? Kerana kita hari ini telah tinggalkan usaha atas agama. Hari ini agama telah jadi satu benda yang ikhtiari dan satu benda yang infiradi, satu benda pilihan dan satu benda yang bersifat infiradi, peribadi. Sedangkan agama adalah satu benda yang ijtimai. Asalnya agama adalah satu benda yang ijtimai dan satu benda yang ittirari, satu benda yang mesti dan satu benda yang bersifat umum, perlu diamalkan secara ijtimai. Akan tetapi tuan-tuan mulia, kerana tidak adanya usaha atas agama, maka daripada hati kita orang Islam sendiri hari ini sudah tidak ada keyakinan pada agama. Sudah tidak ada keyakinan, tidak ada iktimat, pergantungan pada agama, bahawa dengan agama ni kita akan dapat kejayaan, akan dapat sesuatu. Sebab ada punca utamanya tuan-tuan mulia, kerana usaha telah ditinggalkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah janjikan hidayat. Allah Subhanahu Wa Taala telah janjikan hidayat dengan usaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bermujahadah, yang berusaha, yang bersusah payah, mereka ini akan mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan usaha tu usaha yang macam mana? Mana kita ada banyak usaha, banyak cara usaha. Tapi usaha yang dikehendaki ialah usaha yang mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, itu mengikut cara yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usaha yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bangunkan sahabat-sahabat atas usaha tersebut. Usaha yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sediakan sahabat-sahabat, telah bangunkan sahabat-sahabat atas usaha tersebut. Melalui usaha itu tuan-tuan yang mulia, agama akan datang dalam kehidupan kita. Hari ini tuan-tuan yang mulia ni, kita kena yakin dalam hati kita bahawa satu-satunya cara dan satu cara yang pasti satu orang tu mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan perantaraan usaha dakwah ila Allah. Dengan perantaraan usaha dakwah ila Allah, dakwah ila Allah adalah satu-satunya jalan, satu-satunya cara yang pasti seseorang itu akan mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi usaha tersebut hendaklah dijalankan, usaha tersebut hendaklah dilakukan mengikut cara yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam ayat tersebut, walladzina jahadu fina, siapa yang bermujahadah mengikut cara kami, mengikut kehendak kami, yang buat usaha mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengikut cara yang telah ditunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan mulia, satu perkara yang penting, kita kena letak perkara ini dalam hati kita tuan-tuan mulia. Kita kena sematkan dalam hati kita, pasakkan betul-betul dalam hati kita bahawa hanya dengan usaha yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat sahaja, hanya dengan perantaraan usaha dakwah yang telah dibawa oleh Nabi dan sahabat-sahabat sahaja, agama akan datang dalam kehidupan kita. Tidak ada cara lain. Kalau satu orang tu dia buat usaha juga, tapi bukan cara Nabi, bukan cara sahabat-sahabat, maka bukan agama yang akan datang, akan tetapi dikhawatiri kesesatan atau fitnah yang akan datang tuan-tuan mulia. Jadi usaha perlu dibuat dengan cara Nabi dan sahabat-sahabat telah buat usaha. Kita kena ada keyakinan dalam hati kita. Kita kena ada keyakinan, kepastian dalam hati kita bahawa satu-satunya cara untuk datangnya agama dalam kehidupan kita, untuk datangnya agama dalam kehidupan umat ini, hanyalah cara usaha yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, usaha dakwah yang telah dibawa oleh Nabi dan sahabat-sahabat. Dengan cara lain hidayat tidak akan datang tuan-tuan mulia. Hidayat tidak akan datang dengan bila kita buat usaha dengan cara lain. Dan Maulana beritahu, kalau dalam hati kita ada sikit pun keraguan, ataupun ada dalam hati kita, di mana-mana tempat di sudut hati kita, ada perasaan, ada kefahaman dalam hati kita bahawa usaha ni juga salah satu usaha,
Usaha yang Nabi buat dengan salah satu di antara banyak usaha-usaha, ini juga satu usaha. Mungkin dengan ni pun boleh dapat hidayat, dengan cara lain pun boleh dapat hidayat. Kalau ada perasaan macam tu tuan-tuan mulia, orang yang buat usaha ni pun, tapi dalam hati dia ada perasaan macam tu, dia tidak yakin dalam hati dia, maka dia tidak akan dapat hidayat daripada usaha yang dia buat. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah beritahu dengan penuh takkid, dengan penuh sungguh-sungguh dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina, dengan penuh sungguh-sungguh Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, mereka yang bermujahadah, yang bersusah payah di jalan dengan cara yang kami kehendaki, pasti dan pasti kami akan bagi hidayat padanya. Jadi kita kena ada keyakinan 100% bahawa bila kita buat usaha dengan cara yang dikehendaki oleh Allah SWT, kita bangunkan usaha. Apabila hari ini usaha dibangunkan ikut cara yang Nabi dan sahabat-sahabat telah buat, maka pasti hidayat akan datang. Jadi usaha ini tuan-tuan mulia hari ini perlu dibangunkan secara ijtimai. Usaha agama dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ini perlu dibangunkan, dihidupkan secara ijtimai dalam umat ini, barulah hidayat akan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. जिंदगियों में दीन के आने का यकीन के सिवा कोई रास्ता नहीं है. दीन के जिंदगी में आने का यकीन के सिवा कोई रास्ता नहीं है, और यकीन के दिलों में आने का दावत के सिवा कोई रास्ता नहीं है. मैं बहुत जरूरी बात अर्ज कर रहा, जिंदगी में दीन के आने का यकीन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और यकीन के हासिल होने का दावत इल्लाह के सिवा कोई रास्ता नहीं है. हज़रत फरमाते थे कि यही रास्ता है यकीनों के बदलने का. हमारी मेहनत का सबसे पहला मकसद और पहला कदम इस मेहनत से यकीनों की तब्दीली है. सहाबा किराम खुद फरमाते हैं, तअल्लमना ईमान क़ब्ल अन नतअल्लम अल-क़ुरान, कि हमने कुरान सीखने से पहले ईमान सीखा है. सारा कुरान जिंदगियों में अमली तौर पर, सारा कुरान उनकी जिंदगियों में अमली तौर पर सिर्फ यकीन के रास्ते से आया है. मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जितनी जरूरत मोमिन को ईमान की है, इसी कदर गफलत और इस्तिगना ईमान की तरफ से है. बल्कि बकौल हजरत के कि अब तो यह गलतफहमी पैदा हो गई कि दावत कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी दावत गैरों के लिए है, हम तो हैं ईमान वाले. हालांकि मोमिन ईमान का हकदार और मोमिन इस कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का गैरों से ज्यादा अहल है. अल्लाह का हुक्म है ईमान वालों को ईमान लाते रहने का, ईमान वालों को ईमान लाते रहने का. अल्लाह का ईमान वालों को हुक्म है कि तुम ईमान लाते रहो. ईमान की तजदीद का हुक्म इसलिए है कि ईमान ही अमल की असास है. जितना यकीन में ज़ुअफ़ आएगा, दीन के अंदर फर्क और दीन के अंदर ज़ुअफ़ आएगा. इसलिए मेरे मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, हर ईमान वाले का रोजाना की मुलाकातों से, हर ईमान वाले का रोजाना की मुलाकातों से, और हर ईमान वाले से उसके जिस शोबे में ईमान वाले की मुलाकात हो, उसकी तिजारत में, उसकी हुकूमत में, उसकी मुलाजमत में, दुनिया के वो किसी शोबे में रहता हो, 24 घंटे का बोल मोमिन का वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक हो, ये यकीन के बनने के लिए शर्त है. इसकी जुबान के कलिमात, इसकी नजर का देखना, इसके दिमाग का सोचना अगर कलमे के खिलाफ हो गया तो ये यकीन के बिगड़ने के रास्ते हैं. यानी इतनी अहमियत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ इस मेहनत से सही लफ्ज के बोलने और इस कलमे की हकीकत की मश्क करने की हजरत के यहाँ इतनी अहमियत थी
कि अगर किसी को ये भी कहते हुए सुन लिया